Baiklah, kita akan langsung kembali kepada Casey yang mungkin adalah satu lagi kisah untuk dikongsi kepada anda semua. Hello Casey. Ilza, terima kasih. Mhm. Dan pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Dan untuk anda yang baru saja hidupkan radio anda, saya berada di luar konti dan saya ada petik dua gambar dan uploadkan di Facebook saya. Anda boleh kunjungi Facebook DJ Jarak Kisi dan ada dua gambar yang saya petik membuktikan saya memang berada benar-benar di luar konti. Baik, awal tadi bila saya berjalan ni, kawasan ni ada tadi terperangkap ada pemuka tangan terkena dengan sarang laba-laba dan saya kan cuba kedengarkan. Sebenarnya awal tadi saya memang rasa seram sejuk dan sekarang pun rasa sedikit meremang-remang sebab biasalah cerita-cerita misteri seram ni kita akan mempunyai perasaan sedemikian, tapi saya akan cuba lawan dan kita akan teruskan kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Casey dan juga para pendengar misteri jam 12. Nama saya Rafida. Saya ingin berkongsi bercerita satu peristiwa pengalaman yang menakutkan. Casey, seringkali Casey katakan dalam rancangan misteri jam 12 juga para pendengar tentang yang pergi takkan kembali. Saya pun percaya dengan kata-kata tersebut, dengan ajaran yang kita diberitahu, yang mati takkan kembali, yang pergi takkan kembali. Tapi kadang-kala bila terjadinya sesuatu luar dari apa yang kita tahu, ia boleh menggoncang akidah seseorang. Begitulah perkara ini terkena pada saya. Arwah bapa saya meninggal dunia waktu itu sekitar tahun 2003. Setelah arwah meninggal dunia, rumah menjadi kucak-kacir. Banyak gangguan yang berlaku. Saya belum ada cahaya mata. Belum ada cahaya mata Casey. Walaupun dah berumah tangga dengan suami selama 5 tahun, belum diberikan rezeki. Mungkin tidak ada jodoh. Jadi berbalik pada kisah, bila arwah bapa meninggal, rumah 5 bilik hanya ditinggal oleh saya dan suami saja. Ibu dah lama meninggal Casey. Sebelum ayah meninggal, lebih kurang sekitar tahun 1998 ibu saya meninggal kerana penyakit parah. Ayah saya meninggal tahun 2003. Rumah semakin sunyi. Saya seorang suri rumah sepenuh masa. Suami saya yang bertugas. Jadi rumah ni seringkali hanya saya dengan suami. Dan kadang-kala saya akan tinggal seorang bila suami ke tempat tugas. Suami saya bertugas shift malam. Apa yang berlaku pendengar Ria 897? 2 minggu selepas bapa saya meninggal dunia, seringkali ada penampakan seolah-olah macam arwah bapa. Bapa saya ni meninggal kerana penyakit asma ataupun penyakit semput yang cukup dahsyat. Nafasnya akan terjungap-jungap. Setiap malam, kalau dia terkena serangan semput, dia akan tidur macam biasa. Tapi cara dia bernafas memang menakutkan. Mungkin itulah tarikan nafas yang dibuat oleh bapa kepada pendengar kita, Rafida, sebelum meninggal dunia. Jadi Casey bayangkan, 2 minggu setelah bapa saya meninggal, saya duduk dalam rumah seorang diri, sedang baring, nak lelapkan mata. Malam tu macam saya tahu akan berlakunya sesuatu yang tak benar. Sedang nak cuba kulik kiri, kulik kanan nak dapatkan tidur, saya terdengar Casey, suara bapa saya bernafas 2 minggu setelah dia meninggal dunia. Astaghfirullahaladzim. Dalam hati bercakap, bunyi apa itu? Saya buat bodoh Casey, saya tak layan. Semakin saya diam, semakin kuat, Astaghfirullahaladzim. Semakin saya diam, semakin kuat, semakin menjadi-jadi bunyinya Casey. Saya terus telefon suami. Casey, saya telefon suami 2-3 kali baru dia jawab. Bila suami saya jawab, Casey nak tahu? Saya tanya, bang buat apa bang?
Wah, abang tengah rehat nak makan ni. Kenapa awak belum tidur? Bang, awak kejap. Belum sempat saya bersuara. Awak, tu bunyi apa tu? Ya Allah, abang, kenapa abang cakap, bang? Abang dengar, abang minta maaf Abang, saya takut, bang. Abang dengar tak bunyi tu, bang? Abang dengar. Okey, awak tutup pintu. Saya dah tutup pintu, bang. Dah buka lampu, bang. Okey, awak iPhone ada surah-surah kan? Awak buka surah tu, tenangkan diri Nanti abang cuba tanya kawan abang boleh cover sekejap, abang balik Abang balik cepat, bang Tinggaria 897. Rafida menantikan suaminya pulang. Setelah lebih kurang 45 minit, suami tak telefon. Dengar bunyi pintu terbuka. Rafida sangkakan suaminya pulang. Rafida pun bangun keluar dari bilik. Buka pintu, tengok ruang tamu gelap. Pintu depan tertutup rapat. Astaghfirullahaladzim. Casey, Rafida masuk balik, tutup pintu. Kemudian telefon suami abang, kat mana bang? Abang jangan driving. Lagi 15 minit abang sampai. Rupa-rupanya yang buka pintu, yang dengar orang masuk, bukan suami. Akhirnya, setelah suami pulang, suami suruh saya bungkuskan beberapa helai baju dan pergi ke rumah kakak untuk bermalam di sana. Suami hantar, kemudian suami terus bergegas ke tempat tugas. Dengar ya 897 FM. Hari-hari berikutnya, suami dan Rafida berusaha mendapatkan bantuan pakar. Setelah pakar datang menyimak rumah, gangguan bukan berhenti, masih juga ada, tetapi secara bertahap-tahap berkurangan. Terima kasih, Casey. Dan juga selamat tengah malam. Banyak terima kasih Casey atas sumbangan kiriman email yang telah pun anda bacakan tadi. Anda dah puas duduk kat sana, Casey? Dah gatal dah kat luar ni. Dah gatal tu, Saya dah rasa masuklah balik. saya kena nyamuk. Okey, saya lari sekarang. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12. Lega sikit hati saya, Casey nak balik kat sini. Bukannya apa, sekiranya anda mendengar dengan teliti tadi, banyak sekali saya tersasul-sasul. Sebab saya ni dah berada dalam keadaan kesorangan kat sini. Dan walaupun dalam keadaan yang terang, benderang, tapi sebenarnya sejuk. Bukan kerana aircon ni saya dah lower, tapi masih sejuk. Jadi kita akan menunggukan kehadiran Casey. Saya pun macam nak pergi toilet ni, jadi saya akan putarkan sebuah lagu. Tapi jangan takut, tak lama. Jadi jangan ke mana-mana, akan kita kembali selepas ini. Yang ini dari Kak Putri katanya. Apa khabar Casey? Khabar baik. Kak Putri ingin berkongsi satu peristiwa dan kisah yang ingin Kak Putri ketengahkan ini berlaku di rumah jiran. Waktu tu sedang kunjungi rumah jiran sebelah yang dah pun berpindah lah. Jadi walaupun jiran sebelah dah tak berjiran lagi, tapi kami tetap berhubung. Ya, kami katanya sebabnya kami rapat dah macam adik-beradik sendiri. Jadi bila Kak Putri kata jiran sebelah berpindah, anaknya baru bersalin waktu tu dan baru balik rumah dan masih dalam hari. Waktu kalau tak silap kakak baru 4 hari keluar dari hospital. Dan bila sampai di rumah tu agak lewat lah, sekitar pukul 8 lebih malam. Dan sedang kakak duduk di ruang tamu, katanya anak kepada kawan kakak ni dah pun penat, jadi dalam bilik tidur. Dapat masuk bilik sekejap lah, tengok cucu dia. Wah, comel betul, baring di sebelah ibunya. Jadi kami pun berdua keluar, tak nak ganggulah orang yang sedang berehat. Kakak pun duduk tanya khabar, sedang berbual-bual. Tiba-tiba sedang kakak bercakap ni dengan ibunya di ruang tamu, kisi 8 lebih malam, kakak terdengar bunyi suara bayi. Jadi kakak diamlah. Mungkin ibunya di dalam, ibunya akan uruskan. Makin lama makin kuat, bayi tu menangis tak henti-henti. Jadi terasa ganggu. Jadi kakak pun katalah, tegur pada kawan kakak jiran sebelah ni. Kata Kak Putri, tu cucunya nangis tak henti tu. Tengok kejap lah, mak ni tak dengar ke? Lepas tu jiran kakak kata, mana ada budak nangis? Dekat telinga kakak ni dengar jelas sangat kisi budak nangis. Iya ke? Dengar tau. Jadi tak puas hati, kami berdua berdiri masuk dalam bilik. Memang benar, budak tu, anak tu, cucunya lah, dengan ibu sedang nyenyak tidur di atas katil. Kemudian keluar balik. Bila keluar, perasaannya berbeza. Mula-mula nak ajak berbual,
Kemudian dah bertukar menjadi sesuatu yang tak dapat dilupakan. Kemudian kakak kata, okey tak apalah, aku balik dululah. Pendengar Ria 897 FM. Bila Kak Putri balik, kakak memandu Casey. Jalan menuju ke tempat letak kereta, ingat lagi. Tempat ini di kawasan Admiralty. Naik atas tingkat 4. Sebab itulah parking yang kosong. Bila dah masuk 8 lebih malam, bila sampai, sedang berjalan masih dengar suara bayi Casey meringik, tak tahulah datang dari mana. Kakak hanya istighfar dan baca apa yang tahu. Sampai dalam kenderaan, kakak terus putarkan CD-CD surat suci. Sepanjang perjalanan Casey, dari Admiralty kakak pulang ke rumah kakak, iaitu bertempat di kawasan Bishan. Kakak baca tak henti-henti. Sambil itu putarkan CD surah-surah, ikut baca sekali. Sampai rumah, Alhamdulillah, katanya Kak Putri, suara bayi menangis tak pun ikutlah. Ayolah Casey, itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Terima kasih Casey. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah kiriman email selanjutnya ini yang dikirimkan kepada saya dengan kiriman ini dihantarkan ke ria@mediacorp.com.sg. Yang ini entah benar kisahnya, tapi bila saya pilih kisah ini untuk saya ketengahkan di udara Ria, mungkin ada kebaikan dan boleh kita pelajari sesuatu dari pengalaman berikut ini. Kisah yang disentuh. Ini amat penting sekali. Daripada seorang gadis yang ingin saya gunakan nama samaran beliau, Hana bukan nama betul. Katanya, Casey tolonglah, jangan Casey sebut alamat email yang tertera. Sebab saya tak nak sesiapa yang kenal saya tahu tentang perkara yang berlaku pada saya. Sebenarnya perkara yang saya ingin ketengahkan adalah rahsia. Rahsia yang saya simpan. Dan rahsia ini ibu dengan abah saya tidak tahu. Tapi makcik saya tahu tentang perkara ini sebab saya rapat sangat dengan dia. Dan dia seolah-olah dah macam ibu kandung saya sendiri. Rakan M12. Katanya Hana, beliau pernah kenal dengan seorang lelaki di Facebook. Pada mulanya lelaki itu telah pun PM beliau ataupun PM beliau untuk berkenalan. Dia tak layan. Tapi lama-kelamaan lelaki itu seolah-olah menulis kata-kata manis yang saya baca dan terus berkenan. Dipindikkan cerita, sebenarnya kata-kata puitis yang ditulis bukan puitis. Itu adalah mantra. Supaya saya sentiasa teringat pada dia. Supaya saya sentiasa tergila bayang. Saya tak pernah jumpa. Tapi entah macam mana perasaan ini meluap-luap. Nak berjumpa dengan lelaki yang saya kenal melalui Facebook. Pada mulanya dia hantarkan mesej. Dia tanya apa khabar, boleh berkenalan? Saya tengok gambarnya. Bukan orang samaran, malah gambarnya sendiri. Dia bergambar dengan rakan-rakan, dengan motosikal, dia pergi bercuti, sebab Facebooknya tidak private. Jadi rakan misteri jam 12, kata Hana. Kemudian dia mula hantar kata-kata puitis yang ringkas. Selamat malam, aku harap kau dalam keadaan yang baik di samping orang yang tersayang. Diri di sini masih menanti jawapan untuk berkenalan dengan orang di sana. Mula-mula tak ada apa-apa pun. Yang pelik aneh tentang SMS ataupun message PM. PM yang dikirimkan pada saya. Lama-kelamaan Casey, setelah lebih kurang kami seolah-olah lah, saya bukan rakannya. Tapi setelah seolah-olah menjadi kawan di Facebook selama sebulan lebih, dia mula hantar kata-kata puitis yang saya baca penuh. Setiap kali baca, malam nak tidur saya akan terbayang. Akan teringat dengan dia. Sampaikan saya bangun tengah-tengah malam, saya PM, message dan saya tunggu depan komputer untuk dia reply balik message saya Casey. Begitu dahsyat keadaan saya pada ketika itu. Jadi saya pun ceritakan hal ini kepada makcik saya yang saya anggap sebagai ibu kandung. Makcik saya kata mungkin setiap mesej kata-kata cinta puitis yang panjang yang dia kirim tu bukan puitis. Mungkin itu mantra yang saya dah terbaca penuh. Nasib baiklah, tindakan itu dapat dihentikan.
Saya terus katanya ban dan tidak lagi friend dengan dia di Facebook. Malah saya blok dia dari Facebook saya. Makcik saya dapatkan saya rawatan, berjumpa dengan seorang pakar yang telah pun membantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih dahulu ini pada makcik saya dan seorang pakar yang bernama Encik Abdul Kadir yang telah turut membantu saya. Casey, kalau tidaklah saya membawa perkara ini kepada makcik saya rasa saya pun dah gila bayang dan mungkin tak tahu apa berlaku terjadi pada diri saya. Saya ingin nasihatkan kepada semua anak-anak gadis, kalau berkenalan dengan rakan-rakan yang tak dikenali di Facebook, berhati-hatilah. Nak-nak bila lelaki tersebut mula kirimkan kata-kata puitis yang panjang berjela, jangan baca. Jangan terjerat. Terima kasih, Casey. Hello? Ya, halo. Hello, siapa di sana? Saya Iba sini. Iba, ada kisah seram yang ingin anda ceritakan? Okey, saya kerja sebagai security guard. Okey, waktu ni saya bertugas dekat Pioneer Road. Saya relief guard lah. So, dekat situ memang tempat dia keras lah. Normally kalau pergi clocking, kita pergi gila-gila lah pasal 2 orang kan. Jadi bila waktu saya pergi clocking, perkara macam benda-benda macam ini bagi saya biasa lah. Jadi satu ketika tu kawan saya cakap, Iba, Nari kau tolong aku clocking boleh tak? Jadi saya cakap, kalau seminggu 5 kali aku asyik tolong kau aja, ini macam tak payah kerja lah, saya cakap. Dia cakap tak ada lah, tempat ni keras. Saya cakap keras kasih lembut lah, otomat lah. Saya cakap kau kerja, aku pun kerja. Jadi dia cakap saya, kalau kau nak tolong, tolong. Tak nak tolong, tak apa lah, dia cakap. Tapi saya cakap, okey lah. Saya memang cakap lah, kita kawan kan. Jadi, saya cakap, aku pergi clocking, kau bayar aku gaji sudah. Sekiranya cakap, tak boleh lah, dia cakap. Jadi saya cakap, boleh lah, okey lah. Ini kali, ni kira lah, aku tolong kau lah. Jadi waktu saya dah clocking, besoknya pula, dia bikin sama cerita, dia cakap perut dia sakit pak. Sekali dia cakap okey lah, gini je lah. Aku tahu tempat ni memang biasa lah. Jadi dia cakap tak ada, aku bayar kau. Ini bukan soal bayar, saya cakap. Ini soal kerja. Jadi saya pun bingit juga kan. Dan tu nak tak nak, saya cakap okey lah, kita pergi 2 orang lah. Jadi waktu sampai dekat point nombor 4, tempat tu memang kira obvious lah. Itu kadang dia duduk, dia diri, dia apa kan. Jadi dia cakap dengan saya, okey bah, tempat ni kau tekan lah. Nanti tempat lagi tu kau tekan lah. Jadi saya cakap dengan dia, umur kau bukan budak lagi. Takkan gini macam pun lah. Dia cakap aku dah ikut kau dah bagus tau. Jadi dia cakap, okey lah, pergi sama lah. Saya tahu itu tempat memang ada lah. Cuma kita jangan kacau dia sudah kan. Jadi waktu pergi sesama tu, waktu nak tekan tu tempat itu point. Sekali dia cakap jangan. Saya dengar suara dengan dia juga tau. Dia cakap jangan. Sekali dia tengok muka saya pun tengok muka dia. Saya cakap, nak peduli kan lah tu suara apa lah. Kau macam seram-seram lah. Sekali dia cakap okey. Terus dia tekan. Dia tekan kemudian tu buat tu Syah. Memang tu benda memang kita nampak. Terang-terang kan. Tapi tak pernah nampak muka. Jadi bila satu, itu hari kira sama-sama kira kena loteri ni masalah, saya ingat kan. Jadi saya cakap okey jangan lari. Saya cakap apa-apa pun jangan lari. Kira dah macam lama apa. Cabut-cabut. Saya sekali dah jangan lari. Sekali ni ini benda keluar. Saya tahu tak. Dia bila tengok kita, terus terang saya cakap kira muka dia macam telur lah. Tak ada apa-apa, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada apa. Kawan saya tinggal dengan saya bulat-bulat. Terus saya pun jalan lah. Esoknya, terus saya cakap saya nak tukar tempat kerja lah. Pasal itu kira the first adalah lah. Memang saya biasa nampak tapi tak pernah nampak dia punya wajah dia. Dia punya muka tak pernah nampak.
Itu ketika saya nampak dengan dia live ni, saya cakap, alamak. Terus saya cakap dengan bos saya buat bising, alamak, lu pergi kacau macam apa buat kacau, lu berani lu sendiri kerja lah. Lain orang kerja 1-2 hari, gua kerja sini dah 2 bulan lah. Terus dari itu lah. Tapi terus terang dia cakap, saya kira mukanya telur lah. Kira telur apa lah, telur asin ni. Ni saya nak tanya, saya amat orang kata tu curious jugalah nak tahu. Sebab saya ni belum pernah nampak. Jadi anda, bila anda menampak tu mukanya, anda berada berapa jauh dengannya? Dekat-dekat, macam satu tapak aja. Satu tapak aja. Dan Terus terang saya macam perkara macam gini semua bagi saya biasalah, ada orang takut kan. Tapi macam kita pun rasa takut-takut juga. Tapi dah biasa nak cakap takut macam mana pun saya dah tak tahu lah. Pasal saya kampung pun dulu duduk kat kaki bukit. Kaki bukit tu macam-macam sejarah orang Melayu kita. Orang buat orang tuju-tuju lah. Ini sampuk dia sampuk dia. Orang dulu tahulah kalau berdendam apa lagi. Orang pakai orang punya kira orang punya kalam lah. Jadi perkara macam ini kira lumrah. Kadang saya jaga tempat nasi road pun sama juga. Malah terima kasih kerana sudi berkongsi cerita. Saya sanjungi keberanian anda. Tentu sekali kalau saya berada di tempat anda, saya tak tahulah. Terus terang saya cakap, saya Tak adalah. Sebenarnya satu ketiga nanti awak dah kata orang dah tahu ni semua bagi awak biasa lah. Kalau tak ada dia, tak adanya kita. Ini makhluk pun Allah Ta'ala punya kan. ya. Seram-seram juga. Tapi kira macam ignore aja lah. Okey Syah, terima kasih Syah. Okey, terima kasih kerana sudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudara, saya terima daripada Yusri. Beliau berkongsi pengalaman begini kisahnya. Saya satu ketika dahulu pernah dekat bus stop. Oh salah, saya pernah satu ketika dahulu berhentikan kenderaan saya. Jaraknya dekat sangat dengan perhentian bas. Jadi apa yang berlaku bila saya nampak dari jauh dekat bus stop perhentian bas tu, nampak macam ada perempuan tengah duduk. Waktu tu agak lewat malam kisi, saya lupa jam berapa. Jadi oleh kerana saya tak nampak ada seorang perempuan tengah duduk, dari jauh nampak macam cantik kisi kata Yusri lah. Nampak Kata Yusri dari jauh macam cantik, macam lawa. Saya pun daripada saya nak berhenti depan, betul-betul jarak beberapa meter tu adalah traffic light. Jadi saya tak berhenti dekat depan traffic light, saya berhenti jauh dari traffic light di tepi bus stop hanya untuk saya mengganggu seorang wanita yang sedang duduk di bus stop ataupun di perhentian bas. Inilah apa nak buat, DP mental tahap maksima tuan-tuan dan puan. Jadi kata beliau, bila saya sedang tunggu traffic light tu, lampu trafik, lampu isyarat tu bertukar, saya pun beberapa kali perhatikan dan tengoklah daripada tingkap saya naik tu, tingkap sebelah tempat duduk penumpang tu, saya turunkan. Turunkan perlahan-lahan. Jadi bila tingkap tu turun, saya nampak perempuan ni tengah duduk, tapi dia sedang tengok pandang bawah. Saya fikirkan dia sedang bermain dengan telefon bimbit ataupun dengan handphone lah. Jadi saya pun action tekan horn lah. Tent, gitulah Tak layan ke si dalam hati. Alamak, sombong pula, jual mahal pula. Jadi bila lampu dah bertukar warna hijau, dari belakang, dari jauh tu ada kereta tu yang horn saya. Tent, sebab saya tak bergerak. Saya pun terperanjat lah. Saya tekan minyak. Kemudian saya toleh tengok dekat perhentian bas ataupun bus stop. Wanita yang tengah duduk saya nampak tadi yang saya konon-konon kacau, hilang kisi. Itu tak apa. Saya tercari-cari tau. Saya tengok daripada cermin. Sampaikan saya pandu perlahan-lahan. Kereta belakang overtake. Kemudian saya berhentikan kenderaan. Tekan hazard light. Sempat saya toleh ke belakang, semata-mata untuk cari ke manakah wanita tu hilang. Sebab bas pun tak ada. Kalau bas lalu, mungkin dia dah naik bas. Tapi bila saya sedang tunggu lampu trafik ataupun lampu isyarat bertukar menjadi hijau, memang tidak ada bas yang lalu. Jadi ke mana perempuan tu pergi? Tak apalah,
Saya pun matikan hazard light saya terus memandu. Tengah memandu ni, turunkan tingkap, saya pun keluarkan sebatang rokok untuk merokok. Tengah pandu, saya rokok. Tiba-tiba Casey dalam kereta bau harum sangat. Harumnya semacam Casey. Dari isap rokok, saya buang rokok tu. Tangan dengan segera cari CD Casey. Masukkan dalam CD player. Kemudian saya buka suara agak kuat sedikit untuk menjadi teman sepanjang perjalanan saya. Bersama dengan saya pada pagi ini kita ada Ganisan ya. Ganisan, apa khabar? Ya, kau baik. Ini Ganisan panggilan daripada Jurong Ya, Jurong. Pengalaman yang Ganisan nak ceritakan tentang apa ni? Pengalaman yang lalu dan semalam. Lepas dulu semalam, masa saya jalan, saya ni kerja kat kondominium sebagai pengawal keselamatan. Masa semalam saya kerja tu, masa saya nak beli air kat Clubhouse masa tu, masa nak jalan cross tower tu, ada dengar macam orang menangis. Ini berlaku semalam lah. Ya, malam. Pukul 12. Jadi anda bertugas pengawal keselamatan seorang diri atau ada kawan lain? Ada banyak. Kira 6-7 orang. Oh, ramai tu. Ramai, tapi tempatnya besar sikit. Jadi masa jalan tu seorang diri pergi jalan nak beli air. Masa tu saya dengar orang nangis. Macam tu saya pun dengar sebab dia ni cover yang walkway tu cover. Jadi saya ni tengok ke atas ada orang nangis siapa, tapi semua rumah kat situ tu tutup, orang dah tidur. Lepas tu saya pun buat macam tak dengar lah. Lepas tu saya pergi ke Clubhouse. Tempat tu memang keras lah tempat tu. Memang dia duduk kat sana sebab supervisor saya tetap itu tempat favourite dia duduk kat sana. Saya perempuan macam tak nampak je lah. Lepas tu masa saya beli air tu, saya dengar bunyi nangis yang pitch dia sikit macam tu. Lepas tu saya pun buat macam tadi lah. Saya pun beli air, datang ke tempat. Lepas tu saya pun cakap dengan supervisor saya. Dia cakap mungkin dia kacau ke apa kan. Kan pun kan tak tahu je lah, tak endal je lah. Pagi malam tu, masa nak pergi rest saya tengah cakap dengan phone dengan kawan saya. Saya cakap dah tidur. Lepas tu dia call balik saya. Saya cakap hello. Saya ada lagi seorang cakap hello. Saya tanya, saya cakap hello kan, yang kedua hello tu tak dengar tak? Dia dengar, tapi siapa yang cakap? Dia tanya saya balik. Macam ni tak suka lah. Yang berlaku tu saya dah cakap dengan supervisor saya, dia tak suka. Semalam dia kata, yang lagi satu, sebelum masa saya datang kat sini, baru-baru kerja kat sini, masa rest time ni, kami pun rest lah. Masa nak keluar tu, saya pun kejauhan supervisor saya, Kak bangun Kak, dah masa ni, pasal saya pun nak keluar. Dia datang ke main dia cakap, kau ni kerja kat saya ni, lepas tu kau ada keluar ke atau kau cakap dengan saya? Sebab lepas kau kerja kan, saya cakap lagi ada setengah jam kau ni tidur dulu macam tu. Dia cakap, Kak, saya kerja kat Kak, saya dah keluar, saya tak cakap lagi. Lepas tu siapa yang cakap kat sana? Itulah pengalaman yang saya Jadi walaupun anda ramai orang bertugas tetap kena ganggu tetap memang ini tu paling keras. Tapi saya sedang kerja situ juga. Ini tempat yang anda bertugas ni di kawasan Jurong lah juga sama? Jurong, tapi tak nak cakap jalan tu sebab dah cakap dah, tahu dah kondo ni kondo mana. Okey, terima kasih ya. Sama. Kembali itu dia Ganisan yang berkongsi yang menggunakan bahasa Melayu fasih betul Yang ini daripada Muhammad Iqbal. Katanya, Casey, saya ni baru berjinak-jinak dalam dunia misteri ni. Dan saya pernah ikut salah seorang perawat lah untuk merawat pesakit. Saya ni adalah seorang pelajar tahfiz. Dan selepas saya habis pengajian saya dalam bidang tahfiz menghafal Al-Quran, saya pun mempunyai kerja sambilan mengikut seorang pakcik yang mengendalikan
klinik perubatan Islam ini. Dan lazimnya khidmat saya ni akan diperlukan untuk pergi ke rumah-rumah yang mana mangsa ini merupakan mangsa-mangsa sihir. Dan ada kalanya mereka tidak begitu fasih membaca Al-Quran. Jadi saya akan berada di rumah itu membaca 30 juz Al-Quran untuk 30 juz Al-Quran untuk beberapa hari. Jadi Alhamdulillah selalunya selepas membaca 30 juz Al-Quran untuk beberapa hari, keadaan rumah tu kelihatan lebih baik lah. Jadi itulah kerja saya bersama dengan pakar perubatan Islam ini. Dan pengalaman saya yang saya nak ceritakan ini amat meranjatkan sangat-sangat. Waktu saya dipanggil untuk membaca Al-Quran, pada waktu itu salah seorang daripada pesakit ini terkena sampukan dan gangguan jin yang saya fahamkan pada waktu itu, apa jua surah yang saya baca, dia boleh sambung surah-surahnya. Misal kata kalau saya baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-26, nanti dia akan sambung dan bacaannya tepat. Itu yang membuat saya terperanjat. Sebabnya saya sebagai seorang pelajar tahfiz ni pada waktu itu tidak kenal dengan dunia, yang mana dunia perubatan Islam. Saya tahu jin tu wujud, tapi saya tidak pernah tahu jin itu mampu membaca surah-surah seperti apa yang saya bacakan. Ada kalanya membuat saya terfikir-fikir bagaimana jin ini mampu membaca. Jadi pakar perubatan Islam ini, saya tak nak sebutkan namanya, memberitahu saya jangan terperanjat, sebabnya ada juga jin-jin yang dipanggil sebagai jin Islam yang juga mampu membacanya. Jadi itulah pengalaman saya yang nak dikongsi sama. Mohon maaf kalau tidak seram, tapi itulah pengalaman peribadi saya. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Jadi itu dia kisah. Terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan saya di Ria 897 FM, yang sudi berkongsi pengalaman dan sebagainya. Saudara, kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya sekarang di 669-11897. Kiriman berikut ini adalah kiriman email yang ingin saya bacakan sementara saya nantikan panggilan anda. Ini dari pengirim kita bernama Budi. Ada tu pula email sekejap. Okey. Budi berkongsi pengalaman. Beliau bertugas sebagai seorang pegawai polis lah, dan katanya polis ni antara tugasan kena buat rondaan pada waktu-waktu tertentu. Dan kejadian ini berlaku, katanya Budi, ketika beliau sedang buat rondaan di multi-story car park. Bila sampai di salah sebuah multi-story car park di Singapura, dia tak nak sebutkan sebab nanti kalau disebutkan nanti kawannya tahu stesen mana dia bertugas ni lah. Tapi di salah sebuah multi-story car park di utara Singapura yang dikongsi sama. Rakam mendengar Ria 897, memandu dari blok ke blok yang lain, ya, kawan saya yang memandu lah, jadi saya duduk di sebelahnya. Bila naik multi-story car park, kalau tak silap saya lantai 4B ataupun 4B, saya terasa sesuatu masuk daripada pintu. Saya nampak dari jauh. Jadi saya kata kepada kawan saya, you wait here. Suruh dia tunggulah, merupakan pemandu pada malam itu. Jadi saya keluar sekejap, kawan saya tunggu. Kawan tanya kenapa? Tak, aku tadi nampak ada orang yang mencurigakan dekat masuk tangga ni lah. Dia jalan macam sesuatu yang tak kenal lah. Jadi teman saya pun kata okey lah, dia tunggu. Kemudian saya keluar dari kereta, tolak pintu bertingkat ni lah, multi-story car park ni. Dan bila saya menjenguk saja, betul-betul dekat tepi tangga kedengaran suara budak perempuan menangis. Jadi katanya Budi, bila ada dengar budak ni yang menangis, saya tengok ada orang menangis lah. Saya pun tegur lah budak ni, excuse me ma'am. Saya tanya dia apa dia buat kat sini. Saya tengok ni macam budak Melayu. Jadi saya cakap Melayu lah, apa awak buat kat sini malam-malam, kenapa dengan awak okey tak? Hello, awak okey tak?
Jadi saya pun tolak pintu, tarik pintu tu. Saya menjenguk luar, saya panggil kawan saya lah. Kata, bro, come. Kawan saya pun letakkan kenderaannya di tepi tu. Dia keluar dari kereta. Kemudian saya keluar daripada pintu tu sekejap. Kawan saya tanya, kenapa? Why? What happened? Saya pun jelas lah. Saya beritahu dia, ada budak mungkin usianya 15-16 tahun tengah duduk dekat tangga menangis. Jadi dia tanya saya, apa lagi? Tak tahu nak berbual lah ni. Jadi saya pun panggil dia. Dan sebenarnya takutlah sorang-sorang nanti boleh kena tuduh kita molest dia dan sebagainya. Sebab tu saya panggil kawan. Kawan saya masuk tolak pintu. Mana budak ni? Tengok atas tak ada, tengok bawah tak ada. Jadi saya kata pada kawan saya, okay, you go down, I go up. Saya naik daripada tingkat 4B, naik tingkat 5, pusing sampai dekat rooftop, tak nampak orang. Kawan saya turun bawah, saya walkie dia, tak ada orang juga. Naik atas balik, keluar dari pintu tu, katanya Budi. Kawan saya tanya, kau betul tak kau nampak orang? Aku yakin aku nampak perempuan tadi duduk sini. Mana dia hilang? Itulah Casey, takkan sekelip mata budak ni boleh hilang. Jadi bila dalam perjalanan turun ke bawah ni, pusing, tak nampak juga budak perempuan. Tak tahulah, mungkin yang saya nampak tu orang ada buat salah, dia lari dari polis. Ataupun mungkin yang saya nampak bukan manusia. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Budi, pegawai polis. Baik, pendengar Misteri Jam 12. Satu lagi kisah sebelum saya berehat seketika dengan berkongsi lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman anda. Ini bercakap tentang gerai makanan. Saya ada mengumpul beberapa kisah berkaitan dengan gerai makanan. Ini datang daripada Nora. Kata Nora, saya pernah meniaga KC. 2 kali meniaga gagal. Saya sebenarnya tidak ingin menyalahkan orang, akan tetapi saya hanya berkongsi pengalaman saya. 2 kali berniaga, 2 kali saya gagal. Saya berpindah ke tempat lain, mula lagi perniagaan tetapi tetap gagal. Apa yang terjadi? Saya dapat tahu gerai saya telah pun disihir. Ya, mungkin ada yang tidak boleh terima. Tidak boleh terima dalam perniagaan, pastinya ada persaingan, kata Nora. Jadi bayangkan, saya ni sebenarnya gerai yang pertama. Saya yang pertama ada di sana. Saya menjual makanan nasi lemak. Nasi lemak saya ni alhamdulillah mendapat sambutan. Ya, lebih ramai yang datang ke gerai saya. Jadi apa yang terjadi? Ada satu lagi gerai ni, gerai orang Melayu kita yang baru dibuka. Pada mulanya tempat itu merupakan sebuah gerai yang menjual mi goreng, ya, milik orang India. Jadi selepas orang India tu mungkin tutup kedai, saya tak pasti kenapa, gerai itu diambil oleh ataupun oleh sebuah keluarga Melayu. Pada mulanya memang tidak ada apa-apa persaingan di antara kita. Saya memang tidak pernah fikir tentang persaingan. Malah pada pandangan saya, kalau dia jual nasi lemak pun sama macam saya tak boleh cakap yang dia tiru saya. Sebabnya di Singapura ni banyak lagi tempat lain pun yang menjual nasi lemak. Mungkin saya pula tiru mereka. Jadi sebab itulah, pada pandangan saya, rezeki di mana-mana, rezeki ini adalah pemberian Allah. Kita hanya berusaha dan bekerja dengan jujur, dengan amanah, dan rezeki akan datang dengan sendirinya. Casey, mulanya saya dapat tahu mereka menjual nasi ayam. Dan juga goreng-gorengan seperti nasi goreng, mi goreng dan sebagainya. Itu 2 jenis makanan yang mereka jual. Apabila mungkin agaknya melihat queue yang begitu panjang di gerai saya menjual nasi lemak, mereka mula juga menambahkan menu nasi lemak dalam menu mereka. Ya. Jadi apa yang berlaku bila mereka jual nasi lemak, queue saya ni kalau panjang, yang tak sanggup nak beratur akan pergi ke gerainya. Saya tak kisah. Kita berkongsi. Kalau untung, sama-sama untunglah. Tapi masalahnya sekarang, saya rasalah pada pandangan saya, kata Nora, empunya diri ni, kalau boleh dia nak bulut semua pelanggan-pelanggan saya, suruh melanggani ataupun pergi ke gerainya. Casey, pada mulanya saya dapat lihat ketegangan yang berlaku. Sebabnya bila saya nampak mereka, saya cuba senyum, mereka buat-buat tak nampak saya.
Kalau kita jalan, kita pergi pasar yang sama. Kadang-kadang terserempak, saya cuba ada eye contact. Mati-mati tak nak pandang, tak nak tengok saya. Saya faham, Casey. Mungkin persaingan begitu kuat dalam hidup. Kadang-kadang memang ada persaingan dan mereka rasakan mereka nak bersaing dalam perniagaan ini. Okeylah, kita berbaik ajalah. Sampaikan satu tahap, saya rasa ada sesuatu berlaku, saya harus tutup gerai saya dan pindah ke tempat lain untuk mula berniaga. Antara perkara yang berlaku, Casey, sejak mereka menjual nasi lemak, sejak mereka berniaga dekat gerai tersebut, malam-malam hari, pelanggan saya datang. Ya, datang dekat saya, bawa nasi lemak yang saya jual, katanya basi. Kak, nasi kakak dah basi lah. Pada mulanya macam tak percaya. Tak pernah saya masak nasi basi. Datang ke si. Mungkin saya rasa agaknya, yalah, nasi lemak, kalau kena dengan timun, diperap, disimpan lama, boleh jadi basi ke si. Jadi lama kelamaan bukan satu, malah ramai juga yang datang, katanya nasi basi, sampaikan pelanggan-pelanggan saya ni lari pergi dekat gerainya. Tak kisah, tetap saya terus berniaga, Casey. Tetap saya terus berniaga, saya terus mencari rezeki dengan cara yang jujur dan halal. Pendengar Misteri Jam 12, yang paling menyeramkan, salah seorang customer saya. Ya, salah seorang customer, pelanggan saya yang membeli nasi lemak saya. Kebetulan, Casey, beliau adalah seorang perawat, tukang obat. Bila dia datang dekat gerai saya, dia pun memanggil saya dekat tepi. Katanya, Nora, boleh tak Wak jumpa Nora sekejap? Dia tarik saya keluar jauh daripada gerai. Kemudian dia kata, Wak nak bantu Nora. Wak rasa gerai Nora ni ada orang hantar barang. Pada mulanya saya ketawa. Saya kata, tak adalah Wak. Nora tak perasan ke? Gerai Nora ni macam tak ada orang je. Saya terdiam. Mungkin tak musim tak orang nak makan nasi lemak. Ya ke? Tapi kenapa gerai yang ujung yang baru buka tu ramai orang makan nasi lemak dia? Kemudian saya rasakan mungkin kebetulan sajalah. Wak itu pun memberitahu, Nora, kalau Nora nak tahu, Wak boleh nampak dekat atas gerai Nora ada makhluk besar sangat bersayap sedang tutup gerai Nora. Jadi orang tak nampak. Dan juga ada tak kejadian aneh berlaku baru-baru ini? Saya pun ceritakan yang saya mendapat banyak komplain ataupun aduan daripada para pelanggan mengatakan nasi lemak yang mereka beli sudah basi. Jadi dari situ saya tahu mereka bermain kotor. Pakar ni cuba bantu. Setiap kali pakar ni bantu, besok lusa dia akan hantar yang lebih dahsyat, yang lebih kuat. Sampaikan saya kata pada pakar ni, Wak, sudahlah Wak. Nora rasa Nora pun dah tak bermaya nak lawan lagi. Nora akan tutup kedai dan pergi tempat lain. Casey, kali kedua buka gerai di tempat yang lain, ini pun sama juga, Casey. Sebabnya bila saya pergi ke tempat yang lain, kebetulan gerai ini menjual makanan yang agak serupa. Bila saya datang ni, konon-konon macam saya tiru menu yang dia ada. Tapi itu kepakaran saya, Casey, memasak nasi lemak. Sama perkara berlaku, sampaikan saya cakap pada diri saya dengan suami, dah lah bang, kita tak payah berniaga sudah bang. Sedih, Casey, melihat sikap dan sifat orang Melayu kita ni mementingkan diri sendiri dan menggunakan cara-cara tertentu untuk menjatuhkan orang lain. Misteri Jam 12. Saudara boleh hubungi saya di 669-11897. Sementara itu saya nak sampaikan pengalaman berikut ini. Ini kisah berkenaan satu kejadian. Ini datang daripada Ijal. Beliau berkongsi satu peristiwa yang mana Ijal kata, saya ni bertugas di sebuah stesen minyak. Di sebuah stesen minyak di Singapura. Waktu kejadian berlaku, saya sebenarnya ternampak seorang wanita ni masuk tandas. Dan lazimnya, Casey, tandas wanita kuncinya akan diserahkan
di kaunter pembayaran. Jadi kalau wanita, orang perempuan nak masuk tandas, dia harus pergi ke kaunter minta kunci, baru dia masuk dalam tandas. Kemudian dia keluar tandas, kunci balik pintu tandas tu, dia akan serahkan balik kunci tu di kaunter pembayaran. Tandas lelaki tak perlu pakai kunci. Keluar masuk bila-bila. Ini adalah ciri-ciri keselamatan. Takut wanita tu dihendap, takut ada orang menceroboh masuk menggunakan tandas wanita. Jadi kejadian ini berlaku waktu tu belum ada kereta masuk. Tapi ada seorang wanita kisah saya nampak masuk dalam tandas. Masuk dalam tandas dan saya nampak dia tutup pintu tandas. Jadi maknanya dalam tandas wanita tu ada orang. Tengah duduk bermain dengan handphone dekat tepi. Tiba-tiba saya ternampak seorang perempuan lagi datang. Kunci tandas wanita ni seringkali menggunakan keychain yang besar Casey. Ada keychain ni sebesar 2 telapak tangan. Besar. Kenapa agaknya? Kerana kunci tandas yang kecil, yang satu tu, kalau taruh sembarangan boleh hilang. Dah banyak kali dah kunci hilang. Oleh kerana itu, supervisor kita menggunakan keychain yang besar sebesar 2 telapak tangan hanya untuk meletakkan satu kunci yang kecil, jadi tak hilang. Jadi seorang wanita ni saya nampak keluar daripada stesen kedai di stesen minyak tu, dan kata Ijal, saya ternampak dia pegang kunci sebab keychainnya begitu besar, memang prominent sangat-sangat. Yang saya hairan, macam mana wanita tadi ni yang sebelum ni saya nampak masuk tandas? Adakah pengguna tandas sebelum ni lupa nak kunci tandas? Tak apa. Wanita tu pun jalan sampai nak dekat depan tandas tu, saya tegur dia. Miss, sorry ya, inside the toilet got someone. Saya beritahu dia dalam tandas tu ada seseorang. Dia pun berdiri dekat luar tandas. Dan dia berdiri rasa resah gelisah. Dia tengok kiri, tengok kanan, tengok jam. Mungkin dia betul-betul nak buang air kecil sangat-sangat. Jadi saya pun angkat tangan, lambai-lambai dekat wanita tu, suruh dia ketuk pintu tandas. Wanita tu ketuk. Saya ni tengah duduk, perhatikan dari jauh. Tak ada respon Casey. Ketuk lagi. Kemudian saya dapat lihat, wanita ni, dia tarik pintu tandas. Pintu tandas dikunci Casey. Ini bermakna dalam tandas tu ada orang. Ketuk-ketuk lagi. Tak keluar-keluar. Rasa macam Jadi wanita ni bertanya pada saya, you sure inside got someone? Saya pun beritahu, saya nampak ada orang masuk. Kenapa tak ada respon Ketuk lagi. Saya pun tolong dia ketuk. Tak apa. Kemudian saya kata, okay, you try opening the door. Saya suruh dia buka pintu. Dia pun masukkan kunci, pusing kunci tu. Dia tarik pintu. Tandas gelap. Dalam tandas tak ada orang. Dia tengok saya. No one lah inside. Ayo, you ah. Saya kena marah Casey. Dia masuk tandas, tutup pintu. Dan saya yakin saya nampak orang masuk dalam tandas tu. Casey, saya tak puas hati. Saya pergi dekat belakang stesen minyak. Kami ada CCTV camera. Saya ulang balik dekat waktu yang saya nampak ada orang masuk tandas. PS, katanya di sini Sebenarnya saya tak dibenarkan untuk tengok video kamera tu. Tapi saya tak percaya yang wanita tu kata tak ada orang. Saya cuba rewind dekat tepat pada waktunya, saya tengok. Memang tak nampak orang pun Casey. Tak ada orang lalu, tak ada orang tarik pintu, tak ada sesiapa pun. Sampailah wanita ni keluar, dia tunggu, dia pusing tengok saya, dia angkat tangan, dia ketuk pintu tandas. Langsung tak nampak orang, tapi saya yakin bila saya tengah duduk, saya nampak ada perempuan masuk dalam tandas tu.
Kalau Casey nak tahu, ini adalah salah sebuah stesen minyak di kawasan, tak perlulah saya sebut, barat lah, di kawasan barat Singapura. Kisah berikut ini adalah satu peristiwa yang ingin saya sempurnakan, datangnya daripada pendengar kita. Dan pengalaman ini dari seorang pendengar kita yang bernama Seri. Seri katanya, saya adalah seorang pendengar MJ12 yang suka sangat mendengar rancangan ini setiap malam. Walaupun ada kalanya saya takut, dan saya sedang mendengar sekarang ini kiriman email saya dari Bandar Baru Uda. Okey. Katanya Seri, peristiwa yang saya nak ketengahkan apabila saya pulang agak lewat malam. Setelah saya pergi rumah kakak ipar lah, duduk di sana. Suami saya ni kerja kapal, jadi jarang ada di rumah. Paling-paling pun kalau dia duduk rumah, dia akan keluar dan akan terus bekerja. Kadang-kadang selama 3 minggu hingga 3 bulan. Wah, lama tu akan berada di rantauan lah, khususnya di atas kapal. Dan saya lazimnya akan berada di rumah seorang diri. Dan selalunya saya akan duduk di rumah kakak saya. Sebabnya rumah saya ni seorang, dan suami selalu nasihatkan saya, kalau mungkin rasa tak sedap hati, takut, ataupun ada kes-kes jenayah di kawasan rumah, dinasihatkan saya tidur di rumah kakak ipar. Jadi malam tersebut ni saya baru saja dalam perjalanan pulang dari rumah kakak ipar saya, nak pulang ke rumah. Saya nak ambil pakaian saya lah, kerana kakak ipar tiba-tiba mengajak untuk bercuti seketika di Kuala Lumpur lah. Jadi saya ni orang Johor, kakak pun orang Johor, jadi nak bercuti ke Kuala Lumpur. Dan saya cakap okeylah, saya balik dulu ambil pakaian, dan juga saya perlu ambil barang-barang yang lain lah, sepertinya tuala mandi, dan juga saya rasa ni apa ni, okey, ni dah okey. Jadi katanya Seri, bila dalam perjalanan tu kakak ipar saya tanya, bila nak keluar tu, nak balik, kakak ipar tanya, kau nak aku teman? Jadi saya pun kata, tak apalah kak, tak payahlah, kat rumah sudah, nanti anak nak bangun cari susah pula. Okeylah. Jadi kakak ipar saya berada di rumahnya, saya pun langsung ke kenderaan, memandu dan pulang ke rumah untuk ambil barang-barang peribadi lah, untuk bercuti seketika. Suami berada di rantauan, dan itu adalah minggu yang pertama suami akan berlayar, sekitar sebulan pada ketika itu. Jadi saya pun pulang, sedang memandu dari jauh ni. Rumah saya adalah rumah teres 2 tingkat, dan berdirilah berhampiran dengan rumah-rumah jiran yang lain. Dari jauh saya memandu ni, saya perasan di atas bumbung rumah saya seperti ada orang sedang duduk tau Casey. Saya nampak dengan jelas dari jauh bumbung rumah saya seperti ada orang tengah duduk. Dan untuk pengetahuan Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12 di Singapura, kawasan rumah saya ni di Bandar Baru Uda ni, ia merupakan beberapa estate rumah-rumah teres lah, dan merupakan satu kampung lah, kampung rumah teres ni yang dijaga oleh pengawal keselamatan. Jadi pada setiap 1 jam lebih nanti akan lihat pengawal keselamatan, security officer ataupun security guard akan menaiki golf cart. Bukan seorang, 2 orang akan naik golf cart. Mereka akan ronda dekat kawasan yang saya tinggal ni untuk menjaga keselamatan, ketenteraman kawasan itu, supaya tidak ada dimasuki perompak, pencuri, penyamun dan sebagainya lah. Jadi sedang saya memandu ni, saya ternampak ada sesuatu di atas bumbung rumah saya. Saya pun rasa macam takut tau. Dari jauh tengok macam orang Casey. Dalam hati cakap, wah mungkin burung agaknya, mungkin burung. Itu yang saya cuba terapkan dalam hati saya, dalam minda saya. Okey, ini bukan orang, ini mungkin burung dekat atas bumbung rumahku. Jadi pendengar Ria 897, katanya Seri, saya pun memandu perlahan-lahan. Pandu perlahan-lahan, di belakang saya tiba-tiba golf cart Casey. Golf cart horn saya beberapa kali. Jadi saya pun berhentikan kenderaan dekat tepi. Kemudian golf cart tu lalu tepi saya, dia berhenti. Dia kenal dengan saya. Jadi dia tanya, awak nak balik bang, saya nak ambil baju lah bang. Sebab dia tahu saya ni seorang diri. Suami saya sering belayar. Jadi dia tanya pada saya, abang rasa abang teman engkau lah abang diri kat luar pintu nak. Saya tengok abang ni, kemudian saya tengok bumbung rumah.
Kena nampak kan? Saya terdiam. Bang, boleh saya tanya tak? Dah, jangan cakap apa-apa lagi. Cepat-cepat pergi. Kami memandu bersama-sama, Casey. Bayangkan golf cart tu bukan laju sangat. Saya ikut kelajuan golf cart tu. Jalan sampai depan pintu rumah. Saya keluar, buka pintu, masuk kenderaan kat dalam. Kemudian saya keluar, bang, minta tolong bang, boleh ikut saya masuk dalam tak bang? Saya buka lampu, kata saya pada pengawal keselamatan. Cepat sikit. Abang tu dongak atas. Tengok kiri, tengok kanan. Kemudian dia angkat tangan, seperti tunjuk dah tak ada. Dia angkat tangan tau, dah tak ada. Saya kata, bang tunggu. Jadi saya nak suruh dia masuk dalam, temankan saya pun susah, Casey. Saya suruh dia masuk paling-paling pun depan pagar rumah saja. Sebabnya saya ni perempuan, dia tu lelaki 2 orang. Jadi, abang tunggu sekejap abang Saya naik atas, buka lampu ruang tamu. Kemudian, bila lampu dekat tingkat 2, saya perlu naik atas dulu, baru buka lampu. Inilah masalahnya. Bila saya naik tangga rumah saya, satu persatu, tengok atas tu gelap, Casey. Gelap sangat. Sekarang bilik saya dekat tingkat atas ni. Sebelum sempat saya capai switch lampu untuk hidupkan lampu, saya ternampak, Casey. Ya Allah, Casey. Seperti kelibat seseorang masuk dalam bilik spare yang ada di rumah saya. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya pun baca. Sambil baca tu saya lafaz kuat. Saya baca masuk dalam bilik, buka lampu bilik, ambil baju, ambil lagi, saya turun bawah, tutup pintu. Lampu saya tak tutup. Takut, Casey. Kemudian saya keluar, pergi ke kenderaan. Saya kata pada abang pengawal keselamatan, terima kasih bang Sama-sama. Dan abang tu ceritakan pada saya, engkau ni jarang ada rumah. Rumah engkau ni selalu gelap. Sebabnya, Casey, memang betul. Saya selalu duduk rumah kakak ipar bila suami pergi belayar. Rumah engkau ni selalu gelap. Abang rasa sebab itulah dia pilih rumah engkau untuk duduk. Engkau ada baiknya kalau ada masa dengan ada duit sikit, engkau panggil ustaz datang, simar rumah, buat doa selamat sikit dalam rumah engkau tu Terima kasih bang Dan kemudian saya berlalu pergi dan tinggalkan kawasan rumah saya. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah berikut ini datang daripada Kak Latifah berkongsi, Casey, kejadian ini berlaku, saya pernah telefon anak saya di hospital. Sedang saya berbual dengan dia, dalam perbualan kami, tiba-tiba seolah-olah macam ada line yang kedua masuk. Sedang saya berbual dengan anak yang berada di hospital. Bayangkan, Casey, kata Puan Latifah. Sedang cakap, macam mana dah bagus. Saya tidak sempat untuk datang menziarahi anak saya pada waktu itu. Sebelum ini saya telah pun datang ke hospital untuk ziarah beliau, tapi ada waktu yang saya tak boleh pergi sebabnya suami saya bekerja. Jadi saya terpaksa duduk di rumah dan hanya berbual bertanya khabar dengan dia. Saya sedang bercakap dengan anak saya di telefon rumah. Apabila saya terperanjat, terdengar suara yang paling menakutkan, seolah-olah suara garau yang ada di hujung talian. Ini anak saya yang masuk hospital ni adalah anak perempuan saya. Saya gunakan nama samaran mungkin Ida, bukan nama sebenar. Hello Ida. Ni Mak lah. Mak, ada apa Mak? Minta maaf lah dah semalam hari ni Mak tak dapat datang. Yalah, Mak ni kan kalau bapak kau tak ada, Mak takkan datang. Susah nanti nak jalan sana, jalan sini. Tak apalah Mak, saya faham. Ni Ida tadi makan apa Ida? Doktor dah kasih ubat belum Ida? Anda bayangkan. Jadi kata Kak Latifah, ketika sedang berbual dengan anak ni, tiba-tiba suara garau tu masuk. Saya ingatkan, saya tengah cakap-cakap dengan anak, tanya khabar, cakap pasal hospital, makan ubat, dah makan ke belum. Keluar suara garau, ingatkan anak saya ni tiba-tiba tertidur dan berdengkur. Saya pun kata, dah.
Budak ni berdengkur pula. Dah. Pendengar Ria 897 FM. Tiba-tiba, dalam suara garau tu, saya dengar dekat belakang. Background suara garau, anak saya suaranya halus. Memberitahu saya dengar. Katanya, Mak, mana orang ada tidur? Kenapa Mak cakap tidur? Saya dengar dengan jelas. Apabila saya periksa, katanya di sini, ya, bila saya periksa, saya bercakap dengan anak saya kata dia dengar suara saya dengan tepat, dengan jelas. Tapi saya bila mendengar suaranya, agak jauh. Dan kedengaran suara garau seperti dia sedang berdengkur, tidur nyenyak kisi. Malam itu perbualan saya dipendekkan. Suami pun tak ada di rumah, saya seorang diri sahaja. Saya telah pun memutarkan bacaan CD surah-surah suci dalam rumah termasuk dalam bilik tidur kisi. Begitu takutnya saya pada waktu itu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Seram pula kisah Kak Latifah berkongsi pengalaman. Akhirnya perbualannya terganggulah. Kak Latifah kata beliau terpaksa letak telefon kerana dah tak tahan, terlampau takut bila mendengar suara garau di talian yang beliau gunakan untuk berhubung dengan anaknya.